Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Yang bahagia Tuan Mercy Dr. Mazlan, Mak Puan dan keluarga, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, hajah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada hari yang ke-8 di dalam bulan Ramadan Mubarak. Dan insyaAllah, sebagaimana yang disebut oleh doktor tadi, kita berada di hujung fasa yang pertama, iaitu fasa rahmah. Sehari dua lagi, jika dipanjangkan umur, kita akan masuk ke fasa yang kedua, al-maghfirah, keampunan. Bagi orang yang beriman, tuan-tuan dan puan, fasa yang pertama ni pun satu fasa yang sangat berharga bagi kita. Tanpa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, siapalah kita ini? Kalau kita, nama kita ini satu dunia orang sebut kita. Akaun Facebook kita 3 juta peminat, contohlah. Tapi kita tidak dipilih untuk dapat rahmat Allah Ta'ala. Tidak berguna satu sen pun kita di hari akhirat. Sebab tu daripada satu bulan hari itu sampai hari ini kena muhasabah juga, tuan-tuan dan puan-puan. Dapat tak rahmat Allah Subhanahu wa taala? Termasuk tak kita di kalangan orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Dan fasa yang sedang kita ada ini, kita lalui tak dengan sempurna? Tapi mudah-mudahan, insya-Allah, itu harapan saya, harapan tuan-tuan semua, harapan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna, ya Allah, rahmatilah kami, rahmatilah kita. Dan tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah tidak ada apa-apa kita risau Allah. Baik. Dan insya-Allah selepas itu pula kita akan masuk kepada satu fasa lagi yang juga penting bagi kita, iaitu keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita yang kita buat dengan sengaja, amdan, dengan tersalah, khata'an, dengan terlupa, nisyanan, dengan dipaksa, kurhan dan sebagainya. Kita harap daripada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa ini diampunkan Allah. Ada benda, tuan-tuan dan puan, kerana kadang-kadang kekurangan ilmu pengetahuan kita, kita sangka benda yang kita buat tu berpahala. Yang tu yang kadang-kadang, kalau benda yang simple yang kita tahu secara daruri, yang itu mungkin kita boleh minta ampun pada Allah. Kita pakai seluar pendek, kotlah teringat nak pakai seluar pendek lama-lama sekali kan. Cuma pakai seluar panjang tu.
Kita tahu tu dosa, kita minta ampun. Kadang-kadang sekali-sekala tu dia rasa segan nak ambil tudung buah atas kepala waktu nak keluar nak sidai kain tu. Kadang-kadang sekali-sekala dia segan, kerak dengan dia keluar nak kena nak sidai kain tu, nak kena ambil tudung buah atas kepala. Hari tu dia segan. Tak payah ambil lah, keluar ambil lah. Mereka tak lalu kot, orang tak lalu kot. Kan, tiba-tiba waktu segan tu lah, waktu tu lah 5-6 orang lalu. Duk tengok, oh lawanya dia ni rambut. Dulu tak pernah tengok rambut. Dapat panggung sikit. Kita tahu yang tu, kita sedar itu satu dosa. Yang kita sedar, yang kita perasan, ni mudah kita minta ampun. Ya Allah, ni tadi aku buat salah, ni aku buat silap. Orang tak semayang, dia sedar dia bersalah, dia tak semayang, dia buat silap. Tapi kadang-kadang yang kita harapkan pengampunan Allah ni, ada benda yang kita rasakan kita sedang berbuat kebaikan, kita sedang berbuat amalan ibadah, ketaatan kepada Allah, tapi rupa-rupanya dia bukan taat, dia bukan ibadat, tapi dia maksiat. Yang itu yang kena minta ampun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'alimtu, benda yang aku tahu benda tu dosa, wa ma lam na'lam, yang kami tak tahu kata dia tu dosa, tapi di sisimu ya Allah benda tu dosa. Kena minta ampun juga kan. Kadang-kadang benda kecil je. Contohnya kita sorot balik solat kita. Bulan Ramadan ni maklum je lah kan, letih sikit. Letih apa doktor? Letih makan. Bukan letih puasa sangat pun. Puasa ni dengan cuaca lah ni bukannya panas sangat kan, tapi letih makan, letih minum. Elok-elok bang azan je, ngap, dia tak berhenti sampai kan berapa lama, letih penat. Tuan-tuan tak apa kan, tapi saya letih. Kan? Jadi bila letih makan, letih ibadat, dia mula rendah kualiti. Betul tak? Kadang-kadang terbawa-bawa keletihan kita itu masa semayang. Semayang pun nak tunjuk macam letih tu, nak buat semayang cara letih. Tak boleh tuan-tuan. Sebenarnya semayang kena cara semayang. Kalau letih pun kena semayang cara semayang, bukan semayang cara letih. Tak sama tak? Ni letih, cara semayang cara letih. Kuat, semayang cara kuat. Kan? Mengantuk, semayang cara mengantuk. Oh, betul ke? Tak boleh begitu. Kalau mengantuk sangat, tidur dulu. Kalau lapar sangat, Nabi kata makan dulu. Kalau letih sangat, rehat dulu. Jangan sampai keluar waktu sudah. Ini semayang dah letih, nak semayang juga. Tahu letih, tahu pada lapar, nak semayang juga. Tu kalau tengok semayang, duk teringat tu makanan. Mereka sapu habis apa, aku tak ada hari. Tengok duk semayang tu kan, mereka simpan ke tak dekat aku ni kan. Tu cerita makan, cerita letih tu juga. Takbir dalam semayang pun dah jadi lain. Allah, hak akbar dalam hati ya, tak larat, tak bunyi, tak keluar. Allah, tak keluar dah. Salam. Tapi tempat saya lagi sampai dah. Saya pernah tengok. Tapi jangan cerita kat orang. Kan? Dia bagi salam, saya tengok kan. Imam bagi salam elok lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pernah tak kita tengok macam ni? Kalau kita rajin pergi berjalan ke tempat orang, atau kita rajin semayang suka tengok orang, mungkin kita akan tengok macam ni jenis salam. Mulut langsung tak bergerak. Sebab apa? Letih sangat. Nak cakap pun dia kata tak larat dah. Makan banyak.
Dah nak abang, dia sedang sembahyang, baru sudah sembahyang, dia rasa dia buat satu ibadat kepada Allah Ta'ala, tidak? Tapi sah tak sembahyang? Dengan salam yang macam tu, sah tak sembahyang? Memang tidak sah sembahyang dia. Memang tak betul sembahyang dia. Dia wajib bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun tentang cara sembahyang yang seperti itu. Itu bukan sembahyang namanya. Tak. Jadi ada orang kadang-kadang begitu. Ada orang cerita kat saya, dia kata, "Ustaz, letih mengantuk tadi, lena lah sujud." Dia nari habaq. Tapi dia tak kata pun dia qada balik. Lena lah sujud. Tuan-tuan dan perempuan, benda ni mungkin berlaku kerana letih. Tak. Sujud-sujud lena. Bangun-bangun sedar-sedar imam dah sujud kali kedua dah. Ataupun duduk tahiyat dah, dia pun bangkit duduk relax ya. Kan? Tak apa, imam tanggung, dia kata. Oh, jenuh atau imam duduk tanggung. Kalau imam badan macam saya, tak apalah boleh tanggung. Kalau imam kurus macam tu, anak betul tu, jalan. Imam tak tanggung benda yang kita buat begitu. Lena dalam sujud, batal sembahyang, dan juga batal wudu. Baik lelaki maupun perempuan, terlena dalam sujud, batallah sembahyang dan batallah wudu. Kena keluar pergi ambil wudu lain dan kena sembahyang lain. Kalau sembahyang tarawih sunat pun tak elok begitu. Sembahyang fardu wajib, memang wajiblah diulang semula sembahyang. Kan? Kadang-kadang buat kali, buat tak perasan, buat tak kisah, kita berdosa dalam ibadat. Maka fasa kedua ini, fasa keampunan. Ya Allah, banyak lagi ibadat yang aku buat tidak bersungguh-sungguh denganmu ya Allah. Kita berdoa pun bila mengangkat tangan. Dan pada bulan Ramadan ini, Nabi suruh minta keampunan Tuhan, kemaafan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tunggu imam baca baru kita nak amin. Waktu lain pun banyakkan doa tersebut. Allahumma innaka afuun karimun. Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau afuun, sangat pemaaf, karimun, sangat mulia hati kamu. Kalau hati Allah Ta'ala tak ada hati kan, sangat mulia sifat kamu. Fa'fu anna, maafkanlah kami. Wa an walidina, dan terhadap bapa, ibu bapa kami. Wa an jami'il muslimin, dan terhadap seluruh orang Islam. Mukminin wal mukminat, lelaki dan perempuan. Ini doa yang digalakkan kita baca sepanjang Ramadan untuk dapat keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis tarawih zikir pula nak dapat pahala. Tapi dia tak berzikir, dia melalut. Kan? Bila panjang sikit, bila lama sikit, bila laju sikit, mula-mula doa la ilaha illallah, la ilaha illallah, lah kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada ni nak dengar kan? Doktor, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dengar betul-betul, kalau kita dengar sekali-sekala, dengar macam betul lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita dengar satu-satu pecah balik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia jadi macam tu. Baik. La ilaha apa makna? La ilaha, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. La ilaha illallah. Laila, malam. Laila, malam. Illallah, melainkan Allah. Apa makna dia?
Ada yang kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha. Ya, lagi tak tahu nak terjemah. Tuan-tuan, yang kita baca tadi kalimatut tauhid, kalimah tauhid, kalimatut taqwa, kalimah taqwa. Bila baca begitu, dosa dapat, kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hilang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Duk sangka dapat pahala dah. Dah 100 kali la ilaha illallah. Rupanya dalam 100 itu laila tu 50. Tak. Jadi tinggal berapa? Maka kena minta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak benda yang kita buat silap, kan? Selawat berlebih kurang. Allah bunyi lagu tu selawat. Baik saya tak ada pesta, tidak aku tembak orang ni. Kan? Ada selawat gitu. Siapa letih makan? Orang selawat lalu Allahumma salli wa sallim alaihi. Dia bunyi apa tak tahu. Kan? Sebab apa? Sebab orang buat, aku buat. Kita nak amalan tu jadi ibadat. Saya tu dah tanya tu no. Ibadat dengan lawan dia. Ibadat lawan dia. Tak jawab pula dah. Takkan baru seminggu mai lupa berapa kilo belacan ni makan ni, ha? Ibadat lawan dia adat kan, betul-betul kan? Buat lupa pula aku tak mai dah. Tuan-tuan dan puan-puan macam Allah sekalian. Baik. Tentang Ramadan ini, bila kita nak pengampunan Allah Subhanahu wa taala, ada satu fatwa daripada ulama, yakni Imam Haris Al-Muhasibi rahimahullahu taala. Dia kata, inna likulli sha'imin da'watun. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ini ada doa dia yang istimewa, kan? Yang doa ini, waktu ini sangat dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu waktu kita mula-mula nak berbuka puasa. Doa buka puasa dah kita dah maklum dah, sedia dah maklum, kan? Tapi dia kata fa iza arada ay yuftira, bila mana seseorang itu nak mula berbuka puasa, falyaqul, maka katalah, fi awwali luqmatin, pada suapan yang pertama. Waktu mula-mula nak suapan yang pertama nak berbuka puasa itu, kata dia, katalah, ya wasi'al maghfirah ighfirli. Pendek je dah. Nanti kalau siapa yang tak tahu, tak boleh dapat juga, nanti mungkin saya tulis bagi kat doktor, besok main ambil kat doktor. Ya wasi'al maghfirah ighfirli. Boleh apa? Pendek je. Wahai Tuhan yang maha luas pengampunannya, ampunkanlah daku. Begitulah lebih kurang maknanya. Sebab fasa maghfirah ni fasa yang sangat penting, tuan-tuan. Jangan anggap bila dapat rahmat okey dah. Jangan jadi apa tadi? Pula. Kan? Biar jadi ramah-ramah tak apa. Makin cantik. Kita nak fasa yang kedua ni juga kita lalui dengan penuh berhati-hati, dan kita dapat lalui setiap harinya, kan, dengan kita isi masa tersebut, dengan begitu bermakna. Berdoalah setiap kali kita suap yang makan. Janganlah bila dah mulut depan makanan lupa semua. Tak. Sekejap saja. Ya wasi'al maghfirah ighfirli. Wahai Tuhan yang maha pengampun, ampunkanlah dosaku. Kadang-kadang kita ni dalam makan pun dah berlebihan, dalam berbelanja berlebihan, sembahyang kurang.
Itu saya cerita di mana? Di India. Saya tok guru saya memang mengaji di India, Universiti Islam India. Saya pun nak pergi sana dulu, tak ada modal. Tak apalah, mengaji sini pun boleh tahu ni lah kan. Tapi dia cerita di sana bulan Ramadan di India, masjid di sana besar, ada 3 tingkat atau 4 tingkat masjid. Sebab yang pelajar-pelajar ramai dan orang support banyak. Sembahyang tarawih di sana 3 peringkat, 3 imam, 1 tingkat, 1 imam, 1 tingkat, 1 imam, 1 tingkat lagi, 1 imam. Jadi tingkat yang pertama, imam yang membaca, yang buat solat tarawih 8 rakaat. Tingkat pertama. Ramai orang, ramai. Tingkat kedua, imam sembahyang tarawih yang membaca 1 juzuk 20 rakaat, tapi 1 juzuk semalam. Tingkat lagi satu lagi, imam yang buat sembahyang tarawih 20 rakaat 2 juzuk semalam. Kira ada 3 peringkat. Pilihlah, kita nak pergi duduk imam mana, pilih. Tapi yang sekolah itu cerita kat saya, kawan saya yang sekolah di sana, dia kata yang 8 rakaat ini ramai, tapi orang muda. Orang muda-muda. Yang 20, yang 1 juzuk tu ramai juga, penuh juga, tapi orang dewasa. Tapi yang 30, yang 2 juzuk semalam tu 20 rakaat pun ramai juga, tapi lebih dewasa lagi. Kan? Tok guru apa semua hak yang tu, kadang-kadang buat yang 2 juzuk semalam. Yang hak muda-muda tak ada, dia kata sangat sedikit. Tambah hak 2 juzuk tu lagi tak ada, dia kata. Orang muda-muda mungkin dah sikit je, tapi hak 8 orang muda banyak. Jadi kadang-kadang bila kita fikir dari situ, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa dia jadi macam tu? Suasana begitu. Sedangkan kalau kita pandang kepada zahirnya, orang muda tenaga ada, kekuatan ada, tak penat, tak letih, kan? Jadi kenapa dia tak boleh yang banyak? Kerana rohani dia, kerana ruh dia masih belum kuat. Itu beza dia. Yang dewasa, walaupun kadang-kadang lutut tak larat, kadang-kadang tenaga dah kurang, kan, macam-macam penyakit, tetapi dia boleh buat kerana rohani dia kuat. Sebab itu sebenarnya Ramadan ini nak didik kita, nak tarbiyah kita supaya seimbang di antara kekuatan jasmani kita dan kekuatan rohani kita. Nak bagi sama, nak bagi kuat juga. Itulah kita madrasah Ramadan, supaya kita bukan sahaja orang yang nampak sihat di luar, tapi sihat sehingga ke dalam. Itu yang